Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi karya dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah, dan kita ucapkan tahniah pada anak-anak kecil kita, anak-anak muda kita yang turut hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita rasa sejuk. Saya tengok di langit tu pun putih ya. Cuaca pun putih ya. Mai pukul 10 ni terang balik. Malam semalam Lailatul Qadar kan. Mai cerah ni balik. Rasa tak Lailatul Qadar lagi. Kita tunggu malam ni pula. Ingatkan tadi dah, bila ada tanda putih, cahaya putih, tak nampak cahaya matahari, dalam hati saya tadi kata malam-malam apa nama Lailatul Qadar. Mai pukul 10 ni pula cerah pula dah. Matahari nampak pula. Selalunya Lailatul Qadar ni dia sampai ke tengah hari duk putih. Tak nampak lagi cahaya matahari. Inilah nampak cerah. Tak apa, kita tunggu malam ni pula. Tapi jangan tunggu saja. Duk tunggu cokong duk atas tangga buat apa? Tunggu Lailatul Qadar. Tak payah, tak apa. Buat ibadat. Pasal dia dah mai penghujung dah Ramadan ni. Sesuai dengan tajuk kita ni, jangan duk sia-siakan penghujung Ramadan ni. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita tengok dalam apa jenis perlumbaan pun, dia nak kira hak menang, dia nak kira nak kuat, nak kira hak gagah, tunggu masalah masa penghujung pulun. Macam bola kemarin, tengok bola JDT apa lawan apa tu. Kat last minit baru pulung ligan lah bola tu. Dia tahu dekat nak habis. Kalau ligan pada awal boleh menang lah. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia lambat. Selalunya bola macam tu. Lagi masa kecederaan, masa tu lah tak boleh lambat langsung. Sepak lambat sikit pun kena marah lah. Cepat lah nak habis ni. Tambah kalau kalah pula. Nak minta pakai yang tu, yang ni orang perempuan tak apa dengar. Oh, perempuan tak apa dengar. Okey. Baik. Terima kasih. Baik. Dia cara nak test mikrofon ni banyak cara. Nombor 1 ketuk. Macam abang kita ni ketuk. Betul? Itu cara nombor 1. 10 kali ketuk, kemek tu marah pengurusi. Ada jenis hembus pula. Kena hembus, liok melain. Kena karan untuk imam. Ada yang test mikrofon, dia cuma sebut 1 2 3. Ujian suara 1 2 3. Ujian suara 1 2 3. 1 2 3. Boleh tak tolong? Dengar belakang. Dengar. Okey, tak apa. Dia setakat 1 2 3. 4 5 6 tak ada. Ada hak lagi profesional, dia test mikrofon lagu mana? Oh, macam tu. Hak belakang pun ni profesional banyak. Dia ingat ustaz tu ceramah. Ustaz ni main ceramah sejam 2 jam tu kan tak. Jadi mikrofon kena cantik lah. Nombor 1 yang kena tengok bateri dalam ni. Ni dalam ni ada bateri. Setengah masjid 4 tahun setengah tak tukar. Penek meleleh dah yang. Tu macam mana ustaz tu masuklah mulut baru bunyi suara. Baik. Ada orang yang bila sampai di penghujung baru nak pulun. Itu nama dia main bola sepak. Dah ketinggalan 4-0 baru nak ambat, tak payahlah. Itu nama dia Manchester United. Tak pernah faham, tak faham sudah. Baik, ada orang
Yang mula-mula Allah dia ligan lah tak tahu nak habaq. Tu nama dia maraton. Tak sabar-sabar nak tunggu YB lepas kan. Tembak pistol angin. Gini duk tunggu dah. Subuh pun tak. Punya nak habaq maraton, jogaton, cycleton, syaiton. Tu. Bila lepas ya pom dia tembak sampai bertolak-tolak. Maraton, semi maraton 20 km lari. Mai setengah jalan pancit. Lalu masuk tengok ada roti canai punya kedai, terus masuk roti canai. Tak lari habis lah. Ada hak telefon anak dia. Mai ambil aku. Aku tak larat malas nak lari lah. Anak dia main naik motor. Hak betul-betul sampai garisan penamat tu agak-agak apa kan? Tahu, hak betul-betul kuat semangat. Selalunya hak sampai awal-awal belah-belah Afrika puak-puak Kenya apa semua ketin halus menang kat depan. Hak badan sadar-sadar ni tersadar situ. Sadar tersadai. Hak badan kecil-kecil macam puak-puak Kenya, Afrika johan saja. Semangat dia puak kuat. Dia steady berlari tu. Tak ada laju, tak ada slow. Daripada awal sampai penghujung. Yang tu lah tuan-tuan. Dia tak hak pulun macam hak awal ni. Hak awal ni berebut duduk depan. Selalunya orang putih. Tapi bila sampai di penghujung, yang kuat semangat sampai duduk. Ada pula tuan-tuan hak jenis berlawan ni. Dia buat sibuk. Lumba lari pun dia tak masuk. Dia duduk tepi jalan. Dia sibuk. Pakai topi dia sibuk pegang wiset. Jalan. Okey. Dia tak juga. Orang sampai penghujung, dia sampai juga. Tapi dia tak berlari. Ini jenis-jenis berlumba tuan-tuan. Kita sekarang ni pun duduk dalam bulan Ramadan. Lebih kurang tu. Ada hak awal-awal kemarin lah. Tak tahu nak habaq semangat lah. 20 rakaat campur witir 3. Mai malam kelima tak ada. Ada hak setengah 15 hari dia buat. Masuk 15 kedua tak ada lah. Hang tak sembahyang din. Aku menega ke hang rebus. Aku tak main lah. Ada hak setakat 20 hari je. 10 hari terakhir tak main lah. Duduk salam kat belakang. Malam-malam 2 malam lepas salam lah. Salam awal malam. Tak main dah. Ada 10 malam je. Tak apa hang main. Maklum tak main lah. Buat siapa? Maklum nak buat kuih. Lah, nak buat semperit. Tak main lah. Minta maaf siap-siap lah. Nak buat bahulu tuan. Ada pula dia puluh ni. Lagi dia ligat pula dah. Kalau dulu dia main masa tarawih ya. 10 malam terakhir dia siap tidur dalam masjid. Kalau dulu, yang awal-awal dulu, dia setakat tarawih pukul 10.30 dia balik. Lah ni 24 jam di masjid. Dia ambil tiang, dia sandak, dia baca Quran. Sekejap lagi dia sembahyang. Agak-agak letih sekejap lagi dia baca Quran, dia berhenti sekejap dia sembahyang. Sekejap lagi dia lena, sekejap lagi dia bangkit pula. Sampai ke subuh. Dia hidupkan malam, dia i'tikaf malam macam yang Rasulullah buat. Bukan setakat dia seorang, isteri dia pun ada di belakang. Dia bawa anak dia hak 5 tahun, hak 7 tahun pun tidur di masjid. Sekarang tuan-tuan dah ramai orang buat macam tu. Dia ambil cuti 10 malam terakhir. Dia ambil cuti pada 10 malam terakhir. Dia buat apa? Dia i'tikaf dalam masjid. Sebab tu jawatankuasa masjid jangan duk kunci pintu lah. Dilarang tidur dalam masjid. Oh sudah. Dilarang i'tikaf 10 malam terakhir di masjid. Nak i'tikaf di rumah. Awak hampa tak ada rumah. Dia tulis situ. Awak hampa tak ada rumah. Jahatnya tuan-tuan. Dia siap tulis tu kenyataan. Awak hampa tak ada rumah kan main tidur di masjid ni. Hai tuan-tuan oi. 10 malam terakhir ni biar masjid cerah. Biar bercahaya, berlampu masjid kita. Tapi ustaz kalau cerah pun orang tak main apa. Mudah-mudahan bila cerah orang main. Hak gelap orang tak main. Abang tak pergi masjid, tak mau, takut gelap. Mari dia kata ada musik. Lagi tak main tau. Siapa kata Tok Bilal kata ada musik duduk berjalan atas bumbung. Dia main nak bang subuh pukul 5.50 kot.
Dia kata duk bunyi seret. Rupanya pelepasnya duk terjuntai atas bumbung masjid, tiup dia angin, seret. Lari tu bilik. Bukan bilik sini lah, di Afrika ni. Jenis menakut baik ni. Tak mau dah 10 malam terakhir ni tuan-tuan, start malam ni. Yang mana tak buat semalam, malam ni. Yang mana cuti mai, yang mana dah memang cuti langsung pencen, mai. Kita cari Lailatul Qadar. Kita buat macam mana kita cari dunia kita. Ada orang yang mencari dunia ni tuan-tuan, pi ke laut sebelum subuh pi dah. Tangkap ikan. Ada yang mencari dunia ni tuan-tuan 12 tengah malam start kerja. Ni tengok driver lori tu. Malam boleh jalan MBJ. Malam boleh jalan. Dia kerja waktu malam je. Ada orang tuan-tuan sanggup pukul 3 pagi tengok bola. Kunci jam. Kadang tak tidur tuan-tuan. Minum kopi jantan, kopi betina, kopi pondan. Punya banyak kopi dia telan. Pasal apa? Nak berjaga ni, nak tengok Ronaldo main ni. Kalau hak dalam bab dunia kita pulun macam tu, kenapa untuk diri kita sendiri? Untuk kita tak boleh pulun 10 malam terakhir. Ini perangai orang Arab. Perangai orang Arab 10 malam terakhir ni depa i'tikaf. Depa pulun sungguh ambil cuti. Kerajaan depa bagi cuti. Rehat, pergi buat masjid, hidup masjid. Habis-habis raya tuan-tuan balik rumah tidur. Itu perangai orang Arab. Depa bukannya raya macam kita. Kita raya sebulan. Depa habis-habis raya, semaya raya tu, balik rumah tidur, qada balik, tak tidur seminggu kan. Kalau ada pun tuan-tuan, depa pergi beraya tepi jalan, pergi duk buka tikar tepi jalan, makan kuih, makan nasi Arab ke apa ke, lepas tu balik. Dia makan macam kita ni ke, bila sebut raya ke, jam lebuh raya. Bila sebut raya ke, berjalan lah nak dara, nak teruna pakai baju Melayu, pakai baju kurung, buh lampu. Dia itu budaya kita. Budaya Arab lain. Mereka tumpu hak 10 ni. Kita tak tumpu hak lepas 10. Nama dia raya. Tumpu sungguh dah. Penuh shopping mall. Masjid susut, pergi sana pula dah. Hak masjid surut, main tempat mereka. Bukan kata masjid dia tak ada orang 10 malam terakhir. Pasal Ramadan pun tak ramai. Ramai apa pasal Ramadan ni? Tak ada. Hak menega pun tak ramai lah. Menega ayam tu pun awal tutup hujan. Menega nasi ada kat Leha, Abang Bidin. Lah pergi mana? Tak ada dah. Mereka tak menega 10 malam, 10 hari terakhir. Pakai pergi shopping mall pula. Inilah adat. Adat orang kita. Bukan kata masjid saja susut orang dia. No, hak pasal Ramadan pun tak ada. Dulu beratok pergi jalan nak cari nasi Arab. Lah tak beratok dah. Mai ya ada yang nasi tu. Pasal apa? Orang pakat pergi buka puasa tempat lain. Pergi shopping dekat kompleks. Mereka buka puasa di kompleks membeli belah. Budaya orang Arab tu dia. Dia bukan macam kita ni. Takbir ni teriak. Saya 2-3 hari kemarin buat rakaman takbir raya. Jadi tuan-tuan tengok dalam TV pakai baju pink. Nah, jarang ustaz pakai baju pink, saya seorang pakai pink. Gini, tengok kamera no, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, takbir raya. Yang saya seronok hak belakang saya punya duk ikut kamera. La ilaha. Nak pergi masuk TV tuan. Merah duduk berjalan. Oh, sudah tak. Lah, jadi tuan-tuan pun kalau kita buat rakaman di sini, gamaknya itu juga apa? Panjang tengkok Aisyah. Lah, panjang tengkok ni. Janji aku boleh masuk TV entah. Nak takbir raya. Saya tak jumpa lagi satu takbir raya yang hak semangat. Depa di Pakistan ke, India ke, Arab ke, depa takbir berderah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tuan-tuan nampak bunyi raya tuan? Tak nampak raya langsung.
Kita ni Allah tak takbir ya sebek tu kan. Tak tahu orang sini faham sebek ke tak? Faham no sebek no? Sebek terus lah teriak. Ingat ke arwah. Tu imam teriak siapa? Ingat ke arwah. Oh sudah. Hak makngah di belakang pun teriak. Makngah teriak siapa? Teringat ke imam. Oh sudah tuan-tuan. Imam duda, makngah janda duk teriak dua-dua ni. Kita punya sebek le takbir tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang Arab dak tuan. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira. Cuba raya nanti tu imam buat takbir lagu Arab. Agak-agak kena terkajang tuan ni. Orang lain teriak hang lagu apa takbir aku tak nak dengar ni. Pecat terus tu imam ni tak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kita nak cerita Ramadan jangan disia-siakan. Dah lepas 20 hari lebih ah. Hak 20 hari tu saya cerita. Buang masa kita nak cerita ni. Kita nak cerita baki 9 8 hari ni. Yang ni yang kita kena duk cerita ni. Apa benda hak kita nak buat supaya kita jangan terlebih. Jangan terlepas. Terlebih tak apa, jangan terlepas. Hak lepas-lepas tu tak boleh nak buat apa, tak boleh nak ulang balik dah. Hak kemarin dulu pun tak boleh ulang balik dah masa. Yang ada lah ni dan yang akan datang besok lusa. Baik. Bila kita ajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hendaklah kamu menyeru manusia dengan jalan kebijaksanaan. Hikmah ni Pak Long bukannya lemah lembut. Serulah kamu pada jalan Tuhan kamu dengan lemah lembut. Bukannya lemah lembut. Hikmah maknanya bijaksana. Kan Allah kata wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang pintar. Dia mana ada sebut demi Al-Quran yang lemah lembut? Tak ada. Begitulah dengan mengajak orang, berdakwah pada orang dengan cara bijak. Orang putih panggil smart. Smart learning, smart payment. Sekarang semua nama smart. Smart rail, smart card. Okay? Smart maknanya pintar. Ni hak kita duk sebut ni. Ni nama dia apa ni? Smartphone. Telefon pintar. Kita tak panggil handphone. Orang kampung panggil lah handphone je, kita handphone lah. Main belah-belah depa Kuala Lumpur tu smartphone. Apa tu? Smartphone. Apa dia smartphone? Telefon pintar. Orang kampung pula faham smart tu Sega. Amboi tu imam Sega. Hari ni smart. Dia faham Sega tu smart. Boy laki hang pergi masjid mari smart. Jaga-jaga laki hang tu. Jaga siapa? Dah smart. Smart lah bagus. Pintar. Dia faham smart tu Sega. Sega handsome pun boleh, cute pun boleh. Tapi bila sebut hikmah, bijak, berdakwah secara bijak. Macam kita sekarang ni pukul 10.25 ni. Kalaulah saya ceramah lemah lembut, agak-agak macam mana? Dah lah puasa, hujan pula. Ekon tu dia bapak punya besar ekon tuan-tuan ni. Bukan kata 1, 2, 3, 4, 5 keliling. Duk pula dapat tiang pula. Allahu Akbar. Mai saya pula ceramah. Kita hendaklah mencari Lailatul Qadar. Nak sebut hak tu punya lama Lailatul Qadar tu. Sampai hak dengar boleh sebut dulu. Pada malam hak tu coba Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nampak betul ya kena punya lama macam tu pakai balik semua orang tuan. Tu bukannya smart, tu tak cerdik nama dia. Tu bukan hikmah. Hikmah ni tengok keadaan. Cuaca sejuk, puasa pula, aircon pasang. Semalam qiyamulai pula mengantuk. Mai ceramah ni tak boleh bagi slow ni. Depa ni kena bagi semangat sikit. Celek mata, cerah mata tu. Yang tu nama dia hikmah. Bila bercakap dengan budak-budak lain. Dengan anak-anak kecil tuan-tuan, tadika, tak boleh cakap macam kita sekarang.
Allah Ta'ala menjadikan pada kita, adik-adik ya, Lailatul Qadar untuk kita sama-sama berfikir. Oh, mana budak tu tahu? Menurut pendapat Al-Farabi dalam kitabnya, tetapi pendapat Al-Farabi itu dibantah pula oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Ibnu Jauzi pula pendapatnya dibantah. Agak-agak budak-budak tu kata apa? Bantah tu apa? Bantah tu macam lintah ditangkap orang gigit. Oh, dia tak sesuai dengan budak-budak tadika ni tuan-tuan. Kena banyak menyanyi. Okey adik-adik, kita menyanyi sikit lagu Ramadan. Bulan Ramadan depa seronok. Mai di masjid tak boleh menyanyi pula. Okey Tok Imam, bulan Tok Maidam begini. Tak apa nak sihat ni tuan-tuan ni. Sebab itu kita ni nak mengajak orang dalam keadaan hikmah. Pasal apa saya cakap macam tu? Sebab mengajak orang berbuat baik satu cabaran yang besar. Mengajak orang buat ibadat satu cabaran yang besar. Mengajak orang main ke masjid satu jihad yang besar. Tuan-tuan tak percaya, tanya jemaah tabligh. Ajak ke masjid saja. Tanya pengalaman orang tabligh. Bang, macam mana pengalaman ajak orang main masjid? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pergi rumah, kita ajak dia orang datang, dia orang kunci pintu. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, budak kecil buka. Ayah kata dia tak ada. Ayah ada kat dapur, tapi dia suruh cakap tak ada. Tu jemaah tabligh kalau ajak tu, pengalaman tu mesti ada. Kadang-kadang bila bagi salam, cik malam ni kita ada sedikit bayan dekat masjid, datanglah dengar dekat masjid kita ada bayan sikit insya-Allah. Insya-Allah. Kalau encik senang sekarang boleh pergi. Tak apa. Nanti saya pergi. Lepas saya mandi apa benda lagi. Tak apa, kami tunggu pun tak apa. Tak apa. Sampai ke sudah tak apa tuan-tuan. Tak datang sampai ke subuh. Bohong ya. Ada yang hambat. Apa tak ada kerja lain ke? Ngajak orang ke masjid. Tak ada kerja lain. Macam aku tak kenal masjid. Kena perambat pula dah tuan-tuan. Oh, susah. Tu yang hari tu saya ni imam masjid dulu mula. Tahun 90-an ni saya imam masjid. Orang tabligh main rumah saya. Insya-Allah malam ni kita ada sedikit ceramah di masjid insya-Allah. Kalau tuan senang tuan datanglah insya-Allah. Saya kata memang saya kena main. Malam ni saya bertugas. Tuan tugas sebagai apa? Saya imam masjid. Malam ni saya bertugas. Oh. Tuan siapa nama? Saya Ustaz Kazim. Masya-Allah kata dia tuan-tuan. Saya tanya orang mana? Abang orang mana? Saya orang Bota. Pasal apa dia insya-Allah tu siapa? Orang Melayu lah yang paling sedap sekali cakap Arab. Insya-Allah. Ya dia insya-Allah malam ni kita insya-Allah. Pasal apa abang nak jadi orang Pakistan ke apa? Cakap elok-elok lah insya-Allah. Lahjah orang Melayu ni tuan-tuan paling sedap lidah dia. Cakap orang putih orang Melayu sedap. Well, sedap tuan-tuan. Tergulung lidah dia. Well, dahsyat. Cakap Arab pun seronok. Imtihana minal kalam. Sedap bahasa Arab. Lidah Melayu ni tuan-tuan, lidah yang Allah Ta'ala bagi, cakap apa pun sedap. Walaupun dia orang Kelantan ke, dia orang Terengganu ke, dia orang Perak ke, dia orang Penang ke, bila mai baca Quran, semua jadi Arab. Cakap Kelantan. Rasik. Lagu mana? Ni rasik. Apa iya cocok deh. Tapi bila baca qul huwallah sedap baca qul huwallahu ahad. Tu ke harap tu ke. Ni lidah Melayu. Mai duk di Perak apa komen. Biar benar komen. Nampak tak? Bila baca Quran wadduha wal laili idza saja. Tu ke jadi Arab. Tiba-tiba Allah dah bagi kita ni lidah elok, kita pergi jadi orang lain pula dah pasal apa? Nak tanya macam mana pengalaman mengajak orang ke masjid, tanya orang tabligh. Mereka tahu tuan-tuan. Tapi jemaah tabligh ni sabar. Tak jemu-jemu mengajak orang daripada dulu sampai sekarang. Tuan-tuan kena ingat, ajak orang tu bukan bodoh-bodohnya orang tu. Kadang cikgu, kadang engineer, kadang profesor, kadang doktor. Bukan mereka tu tak ada kerja. Mereka ambil cuti semata-mata nak mengajak orang menghidupkan masjid. Itu jemaah tabligh.
Kalau nak ajak pergi konsert senang. Tak payah ajak ke rumah. Ajak seorang malam ni konsert. Siapa main? No. Search. Lagi wing. Daripada mulut ke mulut. WhatsApp semua dah. Jangan lupa malam ni wing datang. Balik pulau. Pantai Aceh. Subhanallah. Dia WhatsApp semua satu kampung. Tapi kalau bab mengajak orang, malam ni jangan lupa 10 malam terakhir kita hidupkan masjid kita. Taubat lahum tak ada siapa. Bab mengajak orang ke arah hak benda jenis tu, ramai orang buat. Ramai orang sokong. Tak percaya tuan-tuan tengok, kalau kampung kita ni orang pilih buat jadi tempat berlakon filem. Rumah siapa tak tahu, artis kat 20 orang main berkampung dengan van lori semua tak. Orangnya ramai rumah Pak Mat. Mereka buat drama. Habis sembahyang maghrib, habis sembahyang isyak, orang kampung duduk atas motor tengok. Dengan Tok Imam tunggu sekali. Mana tahu kok mereka nak panggil berlakon ekstra dah tak. Mai ceramah ke apa tuan-tuan, dia lalu pagi dia singgah tu pun kok bau nasi minyak dia singgah sat. Ini cabaran kita. Sebab itu tuan-tuan, bila nak ajak orang main buat ibadat, macam-macam halangan. Yang nombor 2, macam-macam alasan. Nak ajak orang buat ibadat ni, dia bagi 1000 alasan. Kak tak baca Quran tak? Kak dah baca dah kemarin. Habis dah, khatam dah, dapat telekung dah. Lepas tu tak baca lah, tak mau tahun depan pulang lah. Oh gitu. Man tak baca Quran man. Tak apa, bagi mereka dulu lah. Dia gelak, orang tanya dia gelak orang tanya. Ajak je. Hang tak sembahyang tarawih kan. Saya ni masalah lutut ni. Dia jadi lagu mana tau. Bila nak rukuk tu rasa lutut tu pergi ke belakang. Oh, kalau main bola tak apa, main bola tak apa. Oh, alasan macam-macam. Tak sedekah Din. Allah. Berfikir bulan puasa ni berapa kali hujan. Duk hujan saja. Aku nak motong tak boleh. Nak pergi ke sungai tangkap ikan tak boleh, hujan. Allah, lu ajak aku sedekah pula dah. Apalah. Bunyi tu pun apalah. Dia marah kita suruh sedekah. Macam-macam alasan. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan buat 3 benda ni sepanjang hari-hari terakhir Ramadan. Benda simple, benda sikit, benda senang, alasan pun tak kuat kalau nak tolak. Pertama apa dia? Pertama, sebelum kita tidur, kita buat sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Kalau kata tarawih tak boleh mai. Pasal apa? Sakit lutut. Saya menega saat ni, malam-malam ni lah saya nak menega pun. Aku nak cari duit raya, anak-anak nak sekolah lah, anak-anak nak beli baju raya. Saat tu yang saya ada menega kuih lah malam-malam raya. 10 hari terakhir ni lah ada buka kedai saya. Kalau pergi sembahyang tarawih aku tak ada duit lah saya. Asyik belakang nak cari duit raya. Saya budak-budak nak raya sebab lu saja. Nak cari duit baju raya semua. Saya ke belakang. Tak apalah abang. Dah abang tak boleh sembahyang tarawih. Abang ambil 2 rakaat sebelum abang tidur. Takkan sebelum abang tidur abang nak lega lagi di rumah. Pukul 1 pagi. Ambil tu. Jangan bagi letih abang. 2 rakaat tak letih abang. Abang angkat balang kuih tu dekat sejam lagi letih abang. Abang duk tunggu orang main duk beli ni 2 jam 4 jam lagi letih abang daripada 2 rakaat. Abang buat setiap malam sampai habis bulan puasa. Satu malam tu abang akan bertemu berbetulan dengan Lailatul Qadar. Abang dapat sembahyang bersamaan 83 tahun sembahyang sunat 2 rakaat. Takkan kita tak mau hak paling simple. Bersamaan 1000 bulan. 1000 bulan 2 rakaat sembahyang sunat non-stop pahala dia. Simple ya, sebelum tidur 2 rakaat. Saya ni, ustaz pernah menega tak? Benar. Ustaz pernah menega kuih raya ke apa malam-malam sampai? Taklah, saya tak pernah menega lagu tu. Ustaz tak tahu, saya cakap.
Penat Ustaz tahu tak? Tak kepala tu tidur terus. Oh, kalau tak boleh buat sebelum tidur, abang buat selepas tidur. Macam mana tu? Abang bangkit esok tak? Saya pukul 5 bangkit dah. Buat 2 rakaat sebelum esok. Dah Ustaz pernah bangkit esok dah. Ni nak kena terajang ni tuan-tuan. Jenis malas buat ni dia kira terajang dia ni kot. Mengantuk tak kira Ustaz. Ustaz bayang tengoklah, saya makan nasi pun pejam mata Ustaz. Tu dia mengantuk sungguh. Lepas tu tak, mulut nasi duduk dalam mulut. Tak kata apa tu diam. Tu telal je nak. Isteri tu lah angkat muka. Oh, telal. Menyembuhung lah. Kalau hang tak boleh buat sebelum tidur, hang buat selepas tidur, sebelum hang bangkit esok. Dapat 2 rakaat satu malam. Tengok-tengok malam yang kita buat tu, malam tu Lailatul Qadar. Kita dapat macam 1000 bulan punya kelebihan semayang 2 rakaat. Tak tempat tak boleh. Untuk kita. Ni saya hak cerita ni jenis malas sungguh nak buat ibadat ni. Jenis malas sungguh, jenis tak dan sungguh, sibuk sungguh, tak tahu nak abang tak. Oi, mak ngolah anak saja 8 Ustaz weh. Kita nak semayang dia duduk atas riba, kita semayang tarik telekung Ustaz 2 kali londeh nak Ustaz hak besar hak nombor 4 tu. Tarik saja tak tahu nak abang tak boleh nak semayang Ustaz. Waktu depa tidur, mak cik semayanglah 2 rakaat. Bila kita depa dah tidur, pak dia pula tarik pula tak tahu nak kata apa Ustaz. Macam-macam alasan sungguh malah tuan. Pening pula kita ni. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan benda simple. 2 rakaat sebelum tidur. Jadi Ustaz, macam-macam saya sekarang, saya buat 20 rakaat tarawih. Jadi mulai malam ni tak payah buat 20, buat 2 aja. Astaghfirullahalazim. Mak ngah faham tak ni hak cerita ni, hak kata banyak alasan. Hak banyak sibuk, tak dan. Mak ngah duk buat tiap-tiap malam 20, teruskan. Daripada sembahyang maghrib, main isyak, main tarawih, main qiyamulai, main witir. Mak ngah buat ni macam buat benda-benda tu dalam 1000 bulan punya pahala. 83 tahun. Maknanya apa Ustaz? Maknanya mak ngah lagi banyak pahala daripada hak 2 tadi. Habis tu pasal apa Ustaz suruh mereka buat 2? Pasal mereka tu penyegan. Saya nak cerita, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat hak boleh. Takkan 2 rakaat tak boleh buat. Buat yang tu sudahlah. Mangah dah elok buat, teruskan. Oh, faham. Ingat, tak malam dia tak payah main tarawih, tunggu 2 ya. Dah. Itulah Cik Bek Mangah tanya. Tu Mak Ngah tanya, Mak Ngah faham lah. Tu tanya siapa? Maklum suruh tanya, dia tak faham. Oh, dia pederah ke maklum pula dah. Maklum kata pandai kata korang, dia yang tak faham. Baik, nombor 2, apa yang kita nak buat? Sedekah. Tuan-tuan tengok di masjid kita ni, tabung tak benar tau. Ada no? Tu dia no, tabung. Tiap malam mai sembahyang tarawih bubuh RM1. 1 malam RM1, 2 malam RM1, 3 malam RM1, 10 malam terakhir RM1 setiap malam. Tak pernah miss. Kena malam hak kelima dia bubuh, malam 5 akhir, kebetulan malam tu Lailatul Qadar. Dia dapat pahala sedekah RM1, 83 tahun. Jadi daripada langsung tak sedekah. Tak pasal apa Ustaz suruh bubuh RM1? Pasal hang sekupang pun tak apa. Semayang Jumaat tak bubuh, semayang raya tak bubuh. Bila orang tolak tabung, hang buat tidur. Bila tabung lepas, jaga balik, tegak kepala dia. Hang susah nak bagi duit. Pasal apa? Hang jenis kedekut. Pasal apa Ustaz suruh bubuh RM1? Pasal RM1 tu senang. Buat keluar RM1 buh, buat keluar RM1 buh. Orang tak rasa berat. Cuba saya buh RM100 tengok. RM100 nak buh tak buh, nak buh balik sini lah. Tapi kalau RM1 terus buh. Yang ketiga pasal apa? Saya kata RM1 pasal tak membebankan. RM1 kali 10 baru RM10. Tak ada apa. Nasi Arab aku beli sebungkus RM50. Sebungkus RM50 aku beli 10 bungkus RM500. Tak ada apa. Boleh buh.
Tapi kalau tuan-tuan boleh buh sehari 1000 lagi bagus. Ni hak saya cerita, ni hak jenis penyegan. Takkan RM1 pun tak boleh buh. Nak tolong kita nak selamat daripada neraka. Nak tolong kita nak selamat daripada mahsyar. Nak tolong kita nak selamat daripada azab kubur. Mudah-mudahan bila aku buat ni dapat pahala daripada malam Al-Qadar, Allah tolong aku di kubur, di mahsyar, di neraka nanti. Dengan sebab RM1 aku buat. Ustaz, kalau saya buat lebih boleh tak? Lagi bagus. RM1 rasa tak balik Ustaz. Ekong saja bil elektrik berapa? Saya duk fikir lah kan pasal kita ni tiap-tiap malam duk pasal ekong. Tak pasal orang komplain. Takkan nak bagi RM1 Ustaz, tak kena. Tu saya fikir bagi RM100 lah. Kalau semua jemaah fikir macam ni, tukar lain pula ekong kita. Ini yang banyak jemaah duk fikir komplain. Komplain. Abang tak main sembahyang tarawih abang. Panas. Aku kira kipas ada 6. Panas tak tahan, kena tengah-tengah pula tak ada kipas, duk lampu. Anak peluh pergi ke paha. Tu yang mayang di rumah. Main minggu depan masjid buah ikon. Bang, masjid dah basah ikon, main mayang. Aku pergi dah kemarin. Sejuk tak tahan. Nak terkencing saja ni. Tu yang tak main mayang rumah lah senang. Main sejuk nak terkencing pula dah. Main hangat tak mau main langsung. Ni jenis manusia komplain banyak tak? Buatlah lagu mana pun tuan-tuan jenis komplain, dia jadi salah lah. Sebab tu kalau kita nak kira semua orang, pening kepala kita. Maka kita ambil paling mudah. RM1 satu malam, RM1 satu malam, RM2 satu malam, RM5 satu malam. Ikut kemampuan tuan-tuan. Saya tak mau banyak-banyak. Saya nak sikit je menjadilah. Kebetulan malam tu Lailatul Qadar, kita dapat 83 tahun pahala sedekah. Simple tuan-tuan. Yang ketiga, sebelum kita tidur kita buat apa? Adik-adik ni main TikTok. Main tok-tik. Tengok Ustaz Kazim jedak-jeduk. Mata keluar lampu. Wah, sekarang Ustaz Kazim aktif dengan TikTok. Loh, saya pun tak tahu. Saya saja nak tengok dakwah dalam Facebook sudah dah, dakwah dekat televisyen sudah dah. Masjid Surau ni tak habaq nak, tak kata lah. Tengok kata TikTok ni ramai pula anak-anak muda yang main TikTok. Saya pun masuk ramai sungguh tuan-tuan. Bila saya pergi ceramah di mana-mana pun anak muda TikTok main. Ustaz, kami TikTok. Ustaz, jedak-jeduk. Ustaz, ketak-ketir. Ketak-ketir tu menatang apa pula nampak ni? Mereka follow saya punya TikTok. TikTok, Instagram, Facebook. Apa? Bila kita baca? Bila nak tidur. Bila nak tidur. Biru muka. Lampu gelap. Biru. Isteri biru, dia biru. Siapa cerah malam ni biru ni? Sampai ke silin-silin biru siapa? Rupanya polis ambil orang sebelah. Lampu duk menyala biru. Patut biru masuk dalam rumah dah. Ada yang main Facebook 4 jam, ada yang main game 4 jam, ada yang main PIBG 4 jam. Main PIBG, PUBG Ustaz, tak kira lah saya punya G sudah. Lah, ada yang tengok resepi masak, resepi buat alman London. Berjam-jam makcik leha lah tengok. Tapi main bila baca Quran, lengoh. Jadi tuan-tuan, tujuan saya main TikTok tu, saya nak kalihkan anak-anak muda daripada duk tengok gambar tak elok. Kalih main tengok ceramah Ustaz Kazim, ceramah Ustaz Wadi, ceramah Ustaz Dolah. Tu tujuannya. Kita lawan. Sebab tengah duk tengok tu kadang-kadang gambar macam-macam masuk. Batai puasa aku celaka gambar apa Tengok isteri tak ada, dia mana pergi mana gambar tadi tu hilang pula. Tu nama dia Pak Maon nama dia. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah tu dia tu. Cerita Pak Maon. Jadi kita nak buang gambar-gambar ni, kita masukkan jadi. Alhamdulillah menjadi tuan-tuan. Dalam tempoh 3-4 bulan ya, saya dapat followers dekat 1 juta, likers dekat 10 juta dah.
10 juta orang tuan. Yang ni target. Bila kita masuk, anak-anak TikTok dia sampai lah. Ni yang baru duduk ni. Semua TikTok semua. Jadi nak ajak baca Quran, banyak ada alasan. Tak percaya tuan-tuan tengok. Buat tadarus. Muka tu, tak tahu. Nah 5 orang hak laki-laki muka tu. Palong Pak Tamid, Haji Dollah, Pak Husin, Haji Mat tak ada lah. Oh tak ada dah. Kami tinggal 5 orang tak. Tu tak ajak geng baru. Mereka tak mau. Bila kami kata mai masuk tadarus, dia suruh kami pergi dulu. Apa alasan dia? Kata tak apalah, buat apa lo. Aku duduk di rumah lah, baca di rumah lah. Ada juga hari tu masuk, Din masuk, Rasid pun masuk, 2 malam je, lepas kena tegak terus tak mai. Lah. Macam Rasid tu dia bukan tak mai terus, dia mai ke baca Quran tapi seorang dia ada ujung. Kita tanya awak tak masuk tadarus? Dia kata payah aku baca semua salah hampa ya betul. Baik aku baca seorang betul semua. Elok. Teruk sungguh nak baca Quran. Kadang-kadang isteri nak baca Quran masa itulah nak teriak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mama, teriak pula dah budak ni. Duk buai dengan mak tidur sekali. Kadang-kadang mak di rumah ni nak baca Quran. Anak teriak, kucing teriak, laki teriak. Sudah entah. Nak baca Quran pun seksa. Ini kacau. Tengah baca Quran tu, Yasin wal Quranil Hakim. Lihat oi, main tidur mai. Esok Jumaat. Kalau aku tak pergi tidur berdosa pula. Sadaqallahul azim. Sampai 2 ayat ya. Yasin, sadaqallah. Okey, kalau macam tu punya seksa baca Quran maklum, pastikan 10 malam terakhir ni kita baca 3 kali qul huwallah. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita baca qul huwallah tu pahala dia macam kita baca satu Quran. Dah tak dan sangat baca qul huwallah sebelum tidur. Takkan tak boleh buat? 3 kali sebelum tidur baca qul huwallah. Malam hari dah buat dah ustaz. Alhamdulillah. Maknah malam hari buat ada macam ustaz kata qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallah. Tak baca berhabis. Ustaz kata qul huwallah tu pun malah kira baik macam tengah tambah ahad ni ustaz. Kalau ikut ustaz kata qul huwallah ya. Qul huwallah, qul malahnya betaratum. Baca berhabis lah mangah oi. Duk elok-elok, duk atas katil tu elok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali, 2 kali, 3 kali, bismillah tidak. Mudah-mudahan mungkin malam yang kita baca 3 kali qul tu, malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Kita dah dapat pahala baca Al-Quran, pahala dia macam 83 tahun. Benda simple je tuan-tuan, tapi pahala besar. Takkan kita nak lepas lagi benda simple. Kalau yang ni pun tak boleh buat, tak boleh kata apa. Yang kita cakap ni sebab kita nak tolong diri kita. Di dunia ni macam-macam orang boleh tolong kita. Tuan-tuan tengok ni hak depan tuan-tuan ni. Sakit memanjang. Asal dengar sakit, asal sakit dengar. Ni pun dia nak main masjid kita ni pun kita gayat. Dia sihat ke Tok Imam? Ni depa telefon PA je dia boleh main. Dah dengar sakit kaki lah, sakit jantung lah, sakit apa. Sekejap kita buat ceramah, persiapan kita buat, dia tak main lagu mana. Tok Imam kata tak apa, hang ada, hang ganti. Ni, hak duk sakit manjang ni tak ni. Tak apa kalau saya sakit, doktor ramai. Doktor saya ni hak jantung, doktor ni.
Nama apa doktor ni? Doktor Fung. Ni hak jantung saya. Hak saraf saya ni pula Doktor Anip nama dia. Hak doktor gigi saya pula Doktor Pan. Hak kencing manis saya pula Mahendran. Ni hak sakit saraf apa nama perut saya pula ni doktor apa nama Melayu lupa. 7 orang kan. 7 orang hak duk jaga satu. Sekali tu doktor gigi telefon. Okey, sudah sampai masanya untuk melihat gigi datuk. Baik. Pi jumpa Doktor Pan. Sekali klinik Doktor Fung telefon pula. Besok temu janji dengan doktor, jangan lupa kita akan buat stress test ya. Okey. Itu kalau sakit dalam dunia. Ambulans sampai. Saya sepanjang sakit ni tuan-tuan sekali naik ambulans. Kena serangan jantung di Kelantan tu. Rupa-rupanya seronok naik ambulans ni. Semua kereta ke tepi bang. Jadi kalau akak-akak nak rasa, naik tengok seronok. Kereta semua ke tepi. Kalau kena jalan elok lah. Kalau kena jalan tak apa nak betul, lepas naik ambulans, tukar naik van. Hak ada tulis Jawi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu nampak ada tulis Arab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambulans dia tak ada Jawi, tak ada Quran, tak ada tulis orang putih ambulans. Hak nu siap nu, semoga Allah mencucuri, nampak. Tak pernah faham, tak faham sudah hentak. Allah, kalau tuan-tuan sakit di kampung ni, ketua kampung ada. Tok Pengulu ada. Pi jumpa depa, tok ketua oi. Saya ni susah. Anak saya sakit, suami saya sakit minta tolong. Dia punya buat kira lah, pi welfare pun dia buat, mengadu kat pejabat YB pun dia buat. Punya ramai tolong. Ustaz saya dah jumpa lah YB apa senyap baik kelang, tak tolong apa lah. Pasal apa? Tu dia teruk tengok mak ngah saya tu lah, pi mana pasal bawa dia lumpuh. Kamu siapa? Saya anak saudara dia. Ni adik mak saya dah tak ada tinggal dia lumpuh pula. Jadi saya ni duduk menega, pi mana pun berbuh dia atas kursi roda. Dengan kursi roda 3, basikal roda 3 pi bawa. Seksanya. Nak beli lampin kat dia, nak bawa dia duduk tunggu tengah hujan duduk menega. Tak apa. Masuk dalam Facebook. Viral kan. Duk tunggu kat traffic light, mak ngah dia duk menung dalam tu hak roda 3. Ustaz Ebik Liu bagi kereta sebuah. Apa susah dalam dunia ni? Ustaz Ebik Liu mai bagi kereta apa ngah? Beza pula tu. Sebab tu hak mana susah ni, bawa mak ngah dia naik kereta sorong tolak kat traffic light. Orang viral dapat kereta Ustaz Ebik Liu, dia pantang dengar lagu tu, dia main terus, satu trailer dia main tu tak Ustaz Ebik Liu, satu trailer dia main. Dia tolong sungguh, siap satu rumah tak ada, jom saya cari rumah. Bukan setakat di Pulau Pinang di Malaysia dia cari, sampai ke Indon cari rumah orang jabatan. Apa susah? Kita kalau agak-agak susah, viral je tu tak, viral saja jadi top. Tengok Kak Long, dia pergi serbu 7E, terkenal terus Kak Long tu. Saya ada meruh, saya buat live, mau tuduh anak saya curi, saya buat live, terus terkenal Kak Long tu. Tu dia tuan-tuan agak-agak nak dapat laptop, nak dapat komputer baru, tunjuk gambar pensyarah tengah duk marah pak saya tak ada laptop. Kamu orang mana? Bapak kamu kerja apa? Mak kamu ada kakak tak? Suruh dia jual gelang emas, beli laptop 800 saja. Terus dapat laptop hamba Allah. Ni viral. Adik-adik ni nak bagi viral bukan susah, jumpa ular sawah. Buat live. Saya jumpa ular yang amat besar. Tak pernah saya tengok amat besar. Saya sangat terkejut. Saya amat terkejut. Lah, siang malam Gula TV lah. La ilaha illallah. Jadi viral. Kalau kita susah, abang-abang viral ya. Tapi kalau kita susah di akhirat, siapa nak viral?
Kalau kita susah di sini, masjid kita ada tabung anak yatim, masjid kita ada tabung fakir miskin, masjid kita ada tabung pengajian. Agak-agak susah jumpa pengurusi masjid, Tok Imam, tuan, kami anak yatim, ada sumbangan untuk kami bulan puasa ni nak raya ni? Ada. Kita nak bagi 27 Ramadan. Nama ambil lagi? Tak ambil lagi, tak ada siapa main rumah, depa terlupa tu. Bukan terlupa, nak ambil nama besok. Memang kita tak ambil lagi pun, dah ada mail lah. Oh, cepat je pengurusi tolong, tuan-tuan. Tapi kalau benda ni di hari kiamat, boleh kita minta ke orang tolong? Tok Imam, minta pahala. Tak ada pahala langsung ni, macam mana ni? Aku pun tak cukup bagi ke hang. Tak ada siapa nak tolong dah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Takutlah kamu satu hari yang hari tu tak ada siapa boleh tolong kamu. Hari apa? Hari kiamat. Suami tak tolong, isteri tak tolong, anak tak tolong, tegak pun tak, jumpa pun tak, cakap pun tak. Tuan-tuan ingat daripada masyarakat macam kita duduk dalam surau ni ke, dalam masjid ni ke? Dalam masjid ni bolehlah nyembang. Mai-mai tadi belum ceramah dia boleh nyembang. Mak sihat lah. Alhamdulillah, kemarin pening. Tu kata hypo kau kata. Tu dia pahabat kata mak ngah pitam, tak tahulah kata. Dialog tu tak ada daripada masyarakat. Mak ngah hypo lagi dah. Hypo belah otak ha, orang kemak hypo pula dah. Benda tu tak ada dah, tak ada. Dalam dunia ni kita boleh nyembang ni ramai-ramai ni. Panjang tengkok. Haji Din ada tak? Tu depan sekali. Di hari kiamat tak panjang tengkok dah. Mana mak ayah apa tak? Tahu mak duk tunggu tadi, tak ada pergi mana orang tua. Tak ada dialog tu. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Manusia pada hari itu tak ada siapa boleh bercakap melainkan izin daripada Allah. Pakat duk tunduk semua. Pasal apa tunduk? Takut. Pasal apa takut? Duk dengar bunyi neraka dah. Pasal apa? Duk takut banyaknya dosa aku, duk diam. Baju pun tak pakai dah. Pakaian pun tak pakai dah. Duk penuh. Takut. Siapa yang boleh tolong kita? Allah. Dengan apa? Amalan kita, rahmat Allah, Allah bagi. Apa yang boleh tolong kita ustaz? Nama dia syafaat. Siapa yang boleh bagi syafaat ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Tengok-tengok duk teringat balik dalam dunia dulu, Allah. Aku ni sekata ikut Nabi, janggut sejemput pun aku tak simpan. Asal tumbuh aku buang, asal tumbuh aku buang. Silap betul lah. Kalau aku simpan sikit lah sejemput janggut jadilah. Kok tanda bahawa aku ingat pada Nabi aku, tiru sunnah Nabi. Dia kata bukan saya tak nak simpan Ustaz. Jadi hodoh dia bercabang lah pun Ustaz. Macam ikan keliung. Tu yang saya buang. Lagi abang pula, abang pasal apa? Saya misal hitam, janggut jadi putih Ustaz. Tu rasa pelik tu saya buang tu. Putih ke, hitam ke, bercabang macam ikan keli ke, janji kita ambil sunnah dia. Aku cinta pada Nabi, aku selawat pada dia. Kami dulu selawat anda Ustaz. Bila? Dulu lah. Lah tak selawat lah. Dia kata tak boleh, bid'ah. Tu yang kami tak selawat lepas-lepas tarawih lah. Dia tak tahu pula kata selawat pun boleh. Depa main duk habaq, Nabi tak buat. Lepas tu Pak Long tak buat, tak mau buat, tak kata takut bid'ah. Lepas tu lepas tarawih 2 rakaat tu buat apa saja, menung duk tengok, tunggu imam naik pula. Kalau tahu hari tu Mak Ngah nak berselawat. Lepas tu Mak Ngah tak cari ustaz kata bid'ah. Pergi tanya dia mana pahala. Yang kata bid'ah itu mai hari kiamat tak ada pahala hang. Ustaz tu pun kita tak jumpa lah. Dalam dunia betul kita duk jumpa dalam Facebook, Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kalau Nabi tak buat, tanya dia haram ke, makruh ke, harus ke? Dalam Islam kita ni ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus.
Wajibkah selawat antara tarawih? Tak wajib. Bolehkah selawat di antara dua tarawih? Harus. Nak buat, tak mau buat sudah. Tapi kalau kau buat, kau dapat pahala. Pasal apa? Pasal selawat kan sunat. Yang makruhnya apa? Bergegar masjid. Menjerit punya kuat. Allahumma dia. Puk. Terbakar mikrofon. Tuhan bukan pekak. Selawat lela. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Dah. Tenang Tok Bilal semangat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Kena budak-budak TikTok. Bila nak habis? Kawan-kawan belah sini lah, ya pak, lambat lagi. Tu Upin dan Ipin jawab lah. Apa masalah kita buat? Dia bukannya dilakukan waktu sembahyang. Dia bukan dilakukan pada waktu sembahyang. Selepas sembahyang. Selepas sembahyang tu apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dah bagi salam, maknanya dah tak sembahyang. Nak buat apa? Buat. Habis-habis salam hak kedua tu dah agak. Terus minum air. Mak ngah tu bawa pelas air duduk kat sejadah. Minum tu minum. Tak apa. Dia bukan sembahyang. Tu imam pun depa sedia gelas tepi sejadah dia. Dia pun minum. Tak apa. Dia bukan sembahyang dah salam. Yang tak bolehnya tengah-tengah sembahyang pergi minum. Tu imam tu tengah tahiyat bubuh air mineral. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Minum pula. Asyhadu an la, kan depa nampak asyhadu an la. Yang tu yang rosak sembahyang. Mata ke darah tengah sembahyang. Boleh faham tak? Yang tak boleh makan tengah sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni daging hak tadi melekat celah gigi pula dah. Dia duduk cungking dengan lidah dia, dapat kat dia. Dia telan tu ni, batal sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan makan lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. La laksa. Dia pergi ke dapur, buh bungkus laksa tu, lupa asyik teringat, ngok-ngok makan. Tak apa. Habis-habis mangkuk, pergi kumuk. Allahu akbar. 2 rakaat. Habis-habis salah, lah mi tonggek pula dah. Bukannya dia semayang sambil makan. Serupalah kita selawat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Daripada duduk diam, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Di mana salahnya? Itulah nama dia harus. Nabi tak buat, ustaz. Kalau Nabi tak buat, ada tak Nabi larang? Tak ada. Kalau tak ada, harus buat. Yang salahnya tengah-tengah sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sambung Dik Bilal. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Yang tu betul tuan. Tu bapak bid'ah lah. Tuan-tuan angkat dia pitok kat tepi tu. Tak apa pergi rendang dalam kolak. Orang tak pernah buat, hang buat pula dah. Jadi kena faham benda yang boleh, benda yang tak boleh. Aku ni nak bawa bekal sebanyak-banyaknya. Tak, saya tak mau buat. Saya tak mau buat. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa. Apa masalah aku pula? Aku suka hang nak buat tempat. La 10 malam terakhir. La 10 malam terakhir. Tahu? Abang tahu tak? 10 malam terakhir Nabi buat apa? Wah, Nabi sembahyang. Nabi zikir sembahyang. Nabi hidupkan malam lah. Tahu lah. Lagi. Tu apa hari? Takkan dia dah menega pasal Ramadan kot. Rasulullah abang
10 malam terakhir dia ikatkan kain ketat-ketat, diikatkan kain pinggang dia kemah-kemah, ni ikat kemah-kemah, pergi kejut isteri dia, pergi sembahyang. Nabi tak longgarkan kain dia dah, Nabi ikat ketat-ketat, Nabi sembahyang. Apa makna dia? 10 malam terakhir Nabi Muhammad dah tak buat hubungan suami isteri dah, tak usik dah isteri dah, pakemah dah dengan pakaian dia, dengan kain dia, nak pergi sembahyang dah, tak tidur dah. Ni soalan saya pada abang, abang 10 malam terakhir abang dengan isteri abang berapa kali mehbang saya? Mehbang saya bid'ah tu, pernah tanya tak? Leha main tidur esok Jumaat ni, abang, Nabi mengketatkan kain dia pada 10 malam terakhir, abang dah longgar ni. Bid'ah bang. Oh, yang tu tak kata bid'ah, dia hak dalam selawat bid'ah, dalam ni tak apa, kepala otak hang. Oh, kena benda kat hang tak bid'ah, kena benda hak lain bid'ah. Jenis apa ni tuan-tuan? Maknanya salah ke ustaz? Salah ke kita ni 10 malam terakhir pi tidur sama-sama suami isteri kita, maklum baru menikah tak tak salah, pilah tidur. Salahkah berhubungan badan ustaz? Tak salah. Tapi Nabi dia tak buat dah, dia tumpu pada sembahyang dah. Jadi kalau saya buat bid'ah tak? Tak, pasal harus buat. Bukan Nabi larang pun, janganlah kamu hampiri isteri kamu waktu sebut. Nabi tak pernah sebut. Cuma Nabi kata, Nabi ketatkan kain dia, Nabi tak longgar-longgar lah. Maknanya taklah salah. Jadi tuan-tuan kena faham betul. Ini sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Lah tak ada pahala kita. Tak ada pahala. Baca Allah malaka sumtu pun tak ada pahala. Nabi tak pernah baca doa Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizq. Nabi tak pernah baca. Pakat tak baca dia. Kita tukar Allahumma barik lana, tak boleh buat. Yang tu pun Nabi tak buat. Oh sudah. Tuhan buat apa? Bismillah saja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku makbulkan doa kamu. Kalau Nabi tak buat, ada ayat Quran suruh buat? Ada. Allah kata berdoalah aku mustajabkan. Kalaulah Nabi tak baca doa tu, ada tak Nabi pernah sebut waktu yang mustajab berdoa ialah ketika berbuka puasa? Ada? Kok suka hang lah nak baca apa pun. Simpelnya hidup kita. Marilah kita baca doa sikit sebelum buka puasa ni. Kita minta lah supaya kampung kita ni tak ada Covid. Ni dengar cerita hak nu dah kena dah, hak nu dah kena dah. Al-Fatihah 7:15 baca doa. Ya Allah ya Rahman. Nabi pernah baca tak? Nabi tak pernah baca Covid. Bid'ah. Bid'ah. Sebab apa Allah suruh baca doa. Habis-habis tu alhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu setengah minit. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa. Yang salahnya ialah Allahu akbar, Allahu akbar. Pengurusi sebut Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Allah tu imam tu bila duk bang. Hak depa duk doa ya Allah ya Rahman. Siap pejam mata pengurusi masjid. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Dia buka mata tak ada kurma. Dah, hangpa tak tinggal kat aku ah. Lah ingat tuan-tuan muzi tak mau dak baca doa tak habis-habis kami makan. Bila dah masuk waktu, tak ada sunat benda lain dah, sunat makan. Jadi nak doa sebelum masuk waktu. Cubalah kita bagi penjelasan terang-terang pada orang. Jangan sampai orang ni besok maki kita di hari kiamat. Hang punya pasal aku tak ada pahala. Hang punya pasal aku tak ada pahala. Jangan sampai dia pecah kita. Hang tak ada selawat ke? Allah tanya. Dulu ada mai pada ustaz pak tu, dia kata tak boleh tu pak cik tak buat apa. Sudah tak. Dia cari kita. Sepatutnya kita galakkan orang buat.
Ni pukul 10.30 ceramah apa ada Nabi buat? Hak Nabi buat kita tak mau buat. Hak tadi saya kata tu, 10 malam terakhir Nabi ketatkan kain, yang tu tak mau buat. Nabi Muhammad menjadi seorang yang paling banyak bersedekah di bulan Ramadan. Awak hang tak buat? Hak selawat ni hang marah. Yang Nabi Muhammad terang-terang buat, tiap-tiap hari sedekah. Nabi bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Sangat pemurah di bulan Ramadan. Awak hang tak sedekah? Nabi buat? Dia apa? More hang tak pernah buat, iftar hang tak pernah buat, anak yatim hang tak pernah sedekah, janda hang tak pernah sedekah, orang miskin hang tak pernah sedekah. Yang tu hang tak boleh tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya kuat bersedekah. Ini perangai manusia macam ni lah tuan-tuan yang menjadikan berpecah belah masyarakat kita. Yang Nabi terang-terang buat hang tak mau tiru. Di antara benda yang terang-terang Nabi buat ialah bersedekah sangat-sangat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita dah duduk pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Kalau kita tak sedekah lagi, rugi kita. Tanya pada Tok Imam, Imam, bila nak bagi sumbangan untuk asnaf di kampung kita? Ada lah, tapi duit tak ada, dalam 500 ya. Tak apa, saya bagi 500. Mai kawan ni bagi 500, mai kawan ni bagi 500. Sepatutnya macam tu. Buat satu hari, panggil anak yatim, panggil janda-janda ni, panggil hak miskin-miskin ni, buat. Bagi makan mereka, bagi duit untuk raya mereka. Sepatutnya begitu. Ni dak tuan-tuan, lagi kedekut pula. Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta siapa-siapa yang bersedekah. Takkan jadi miskin siapa yang bersedekah. Allahu Akbar. Jom tuan-tuan, kita tengok jiran kita orang susah. Jangan tolong mak dia, ya, tolong anak-anak sekali. Saya duk ingat tuan-tuan, lepas tu sekolah saya ni duk bela anak-anak yatim. Ada satu orang, dia main rumah saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak dia kici-kici Ustaz. Habis tu, kalau boleh masuklah itu sekolah Ustaz, asrama Ustaz punya, sian Ustaz, kici-kici Ustaz. Paling besar 10 tahun. Allahu Akbar. Boleh ah? Boleh masuk. Mailah daftar masuk sekolah saya. Panggil mak dia main daftar. Kalau saya ambil anak-anak dia, mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Itu nama dia pelaburan yang bijak. Anak-anak Ustaz ambil, mak dia belasah Ustaz. Aduh, kalau hang dah ambil mak dengan anak-anak sekali lah ambil. Aduh, cerdik tuan-tuan ni. Dengan sebab kita ni bersedekah pada 10 hari terakhir ni tuan-tuan, Allah berapa darjat naik ni. Sampai 700 kali ganda. Kalau tak boleh nak sedekah tuan-tuan, kita sedekah pada orang main tarawih. Habis-habis sembahyang tarawih, bagi dekat dia bungkusan, bagi dekat dia nasi bungkus, bagi dekat dia mi, murtabak bagi dekat dia. Buat kempen pula 10 malam terakhir. Kita makan nasi biryani gam di masjid. Sebelum sahur, penuh masjid kita. Kempen besar-besaran. Menghidupkan 10 malam terakhir. Sahur disediakan setiap pagi. Makanan, biryani gam. Melekat semua. Nama gam. Biryani Arab. Beratok orang beli entah. Semalam saya ceramah di Shah Alam. Oh, ramai orang. Dalam hujan pun beratok. Tuan-tuan bayangkan. Siap awak payung. Sediakan payung sebelum hujan. Nak cari nasi. Sedap tang mana ni tuan-tuan. Saya cadang nak bungkus ke, tengok-tengok hujan tak payah. Demam tak payah dah. Ampun beratok sudah. Jadi kita buat di masjid dalam 10 malam terakhir. Tuan-tuan yang saya hormati. Kalau 20 malam yang lepas kita baca surah pendek-pendek,
Tapi 10 malam yang akhir ni tuan-tuan, bila sembahyang tarawih, bacalah hak panjang-panjang sikit. Perkemaskan sebelum main masjid tu, buh minyak gamat, minyak pala, buh habis. Buh tahun lutut ni, pakai gad, ikat lutut. Abang pergi mana? Main bola. Astaghfirullahalazim. Aku ingat Nabi sembahyang. Kalau boleh tuan-tuan, 10 malam terakhir ni, sembahyang kita lagi seronok. Panggil mana-mana imam hak baca macam Abdul Rahman Sudais, hang jadi imam lah, booking siap-siap. 10 malam terakhir baca ayat 1 rakaat setengah muka. Oh tuan-tuan, panggil hak baca tu, kan kita kata hak tu imam tak sedap. Tak, ni nak cerita ni, nak ibarah ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 1 rakaat lagu lain. Mai rakaat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mai rakaat yang ketiga, 4 lain tuan-tuan. Masuk pula ayat panjang-panjang, Allah sembahyang. Rasa seronok. Tak maulah sembahyang ligan. 1 rakaat, 2 rakaat 3 minit. Laju pula. Allahu Akbar. Waladdallin. Amin. Ahad. Tak ada kamih pula. Apa punya orang sembahyang apa ni? Dah 20 tahun sembahyang laju macam tu. Tuhan nak terima kan? Tak ada tomak nina, tak ada sunat. Jom tuan-tuan, 10 malam terakhir ni, kita bangun pukul 5, pukul 4.30, kita sembahyang dalam keadaan paling hebat. Hadiah untuk Tuhan. Baju paling cantik, buh minyak atar wangi-wangi. Tak mau dah sembahyang pakai singlet, pakai kain pelikat, pakai jubah hak beli di Madinah tu, ikat sorban, buh minyak wangi. Walaupun dalam rumah sendiri, sejadah hak kita dapat hadiah daripada anak hak tebal. Allahu Akbar. Sembahyang paling istimewa sekali, seolah-olah ini adalah sembahyang aku yang terakhir. Lepas ni mungkin aku mati, aku tak sembahyang, aku buat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai bila kita nak sembahyang malam tuan-tuan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bila? Menakutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suami kita, isteri kita lagi tarik selimut, puaka ni yang rapi. Jangan pandang belakang. Sampai bila? Tak boleh kita baca tasbih tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Takkan nak baca lagi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Cuba tuan-tuan pergi cakap dengan orang. Bila masa sampai, bila masa sampai ni, bila nak balik, orang kata apa ya? Tak betul ke apa? Cuba cakap elok-elok dengan orang. Bila sampai? Oh, mak sihat ke? Bila sampai mak sihat kan? Bayang lama tak jumpa mak. Oh, dengan orang cakap elok-elok, dengan Tuhan ham cakap laju siapa? Dengan orang beradak beralui. Mai lah lepas maya raya mai orang makna. Makna tak buat apa lah, buat lemang lah, ketupat sikit. Mai lah. Lama tak jumpa dengan hang. Oh, tu nak jemput raya. Mai tahiyat. Assalamualaikum. Baca apa tak boleh baca? At-tahiyatul mubarak. Untuk kita. Hadiah untuk Tuhan. Buat yang terbaik. Ni nak sembahyang laju. Buat benda-benda lain boleh pula berhati-hati. Gunting kain berhati-hati. Duk jahit berhati-hati. Pasal sembahyang tak berhati-hati? Pasal siapa baca Quran tak berhati-hati? Sedangkan kita sembahyang, kita baca Quran, kita nak tolong kita. Jadi tuan-tuan, Allah nak tengok ahsanu amala.
siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. 10 yang terakhir ini, jom kita jadikan sebagai terbaik punya amalan. Contohnya apa? Malam ni, malam tarawih, aku nak pakai baju paling cantik sekali. Baju Melayu, kain pelekat cap gajah berlari, baru keluar pada plastik, kepiah putih bersih. Ni kepiah tai lalat hitam belah kanan, sirap tumpah cucu orang tu belah sini. Apa jenis main semayang ni? Oh, bila YB main melawat, pandai pun lawak keluar kepiah hitam. Baik siapa? Untuk Tuhan kita pakai selekeh. Allah kata ada khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Makcik-makcik buat keluar sejadah, Siti Faridah, Siti Salehah, 7 hari mencinta ilmu, baca. Ni telekung mahal-mahal simpan. Pakai telekung nipis. Senang dia kata, Ustaz, bola beg senang, tak berat. Untuk Tuhan. Kalau kita ada bawa kapet sejadah main masjid, kapet nak terbaik masjid lah, tak ada kapet sejadah, tak ada lah, main bawa ni. Pakai jubah yang paling cantik, butang sampai ke atas ni. Tak usah duk pakai dah jubah Yaman nak tengah-tengah ketiak. Tahu tak jubah Yaman tu baju tidak? Kita pula main masjid pakai tu. Dah lah butang tak ada, tengah-tengah sini. 3 tu macam Atroman. Tangan setengah ni pula luas pula macam baju kelawak, main semayang. Bila dia rukuk, dia nampak apa? Dah tak pakai sepeda. Dia pakai semata-mata jubah tu saja. Dia sudah rukuk. Tu imam pula rukuk panjang. Dia pun nampak. Pasal macam mana tengok di mana tak? Di mana hang kata? Nabi suruh kita ni butang, abang-abang, tak ada butang buah jarum, cocok supaya tak nampak aurat kita. Ni pakai jubah semata. Jubah semata, sepeda putih. Seluar panjang tak pakai. Bila dia rukuk, dia tak butang sini, tenganga dia, nampak paha dia, batal semayang. Itu hak pakai sepeda. Hak jenis tak pakai, semata-mata jubah, lah sekali, rekaat lah sekali ni, apa nama, sah lah sekali. Belakang dia budak-budak duk geram tengok ni. Pak saya jubah tu dia masuk celah punggung, duk geram lama dah. Siapa tak tarik, lalat dia pergi tarik tak. Apa ni? Jom start malam ni semayang tarawih kita berkualiti. Kalau speaker tak sedap, petang ni boleh repair, panggil Cina mai repair tak. Dia berdengung macam hang tu tengok je nak. Dah 20 malam berdengung. Allah. Kena pula kita semayang betul-betul buat speaker tu. Pekak sangat. Speaker yang terbaik, sejadah yang terbaik, semua terbaik, imam terbaik, baca pun terbaik, pelan-pelan baca. Saat lagi balik rumah tidur, pukul 4.30 bangun, kita buat untuk kita pula. Tadi ramai-ramai. Hak kita seorang-seorang lagi terbaik, lagi cantik, kejut isteri. Ustaz, saya nak kejut dia, payah Ustaz. Isteri saya kata berdengkok Ustaz. Ya Allah. Siram ayak orang tak mangkit Ustaz. Bukan susah. Abang ambil kuku abang ni, abang ambil jari abang jentik ibu jari kaki dia, tang kuku tu. Abang jentik tang kuku, bangunlah dia. Tak percaya akak-akak cuba buat. Suami kita susah nak bangkit semayang malam, jentik ibu jari kuku tu. Kuku ibu jari, bangkit untuk Allah. Itulah paling mudah. Tak payah nak menjerit. Hak bangkit jiran. Bangkitlah abang, oi, apa kali nak kejut bangkitlah ha. Hak bangkit tu jiran tu. Kami bangkit dah kat dah. Hak laki tak bangkit juga. Nak kata apa? Jentik macam tu. Saya bagi petua. Kita kadang-kadang tak nampak kelebihan jari ni. Ni jari ni. Kita duduk kampung ni biasa lah jumpa ulang. Kadang-kadang dia masuk dalam rumah. Ulang. Kita buka puasa, dia duduk bawah meja. Terkejut beruk kita.
Ular tu dia ada. Mau ular. Jari kita ada tak? Ada. Petua dia senang aja. Kalau ular macam tu mai, nak bagi hambat dia keluar, dia tak suka dengan bawang putih. Tuan-tuan potong 2 bawang putih tu, buh kat hidung dia. InsyaAllah muntah. Tak nak faham, tak faham sudah. Bila mai apa tu? Dia ambil ulang kan, dia ambil tuan-tuan. Mula-mula tuan-tuan lah. Jangan duk buat tu saya bohong kan. Lagi ada bodoh ikut pula dah. Ustaz Kazim kata bawang putih. Bohong. Tak raya pun tak ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita hadiahkan pada Allah yang terbaik pada malam-malam terakhir Ramadan. Kita buat yang terbaik, kita puasa yang terbaik. Selama ni aku tengok benda ni lagi lama pada baca Quran. Tolak ke tepi handphone ni, aku nak tengok Quran. Selama ni aku kedekut, aku tak pernah sedekah 20 hari Ramadan ni. Aku nak sedekah start pada malam ni. Setiap hari aku nak ajak orang mai buka puasa rumah aku. Kita tak pernah buat. Panggil 2 orang satu malam. Kak Leha, Kak Nak, mai malam ni buka puasa rumah saya. Malam besok pula Kak Jah, Kak Tipah mai. Malam besok pula Abang Bidin, Abang Sok mai. Mai buka puasa. Tuan-tuan tahu tak kenapa Nabi Ibrahim tu Allah cinta pada dia? Nama dia Khalilullah. Salah satu amalan Nabi Ibrahim ialah bila dia makan, dia tak pernah makan seorang-seorang. Dia ajak orang lain main makan dengan dia. Baik pagi ke, baik tengah hari ke, baik petang. Itu amalan Nabi Ibrahim. Dia takkan makan seorang-seorang. Cuba kita tiru amalan dia tuan-tuan. Buka puasa je panggil 2 orang, panggil seorang. Mai lah. Mai ada rumah pun hang seorang kan ada bini pun. Mai rumah aku. Segan aku, segan kat bini hang. Segan kat saya apa? Mai lah. Aku makan banyak, lagi bagus rumah aku. Mari. Kan bagus. Kita sedekah. Kemudian kita mai sembahyang tarawih, sembahyang elok-elok, berebut sah depan. Tak mau dah jadi macam dulu-dulu. Bila sah depan kosong, kita biar. Tak pun kita jadi konduktor bas. Dia tak depan juga. Bas. Dia macam kolek bas lu, ingat kolek bas lu. Belakang lagi. Dia tak belakang tak. Dia ada suruh orang. Setengah tu. Pasal apa? Pasal dia duduk hambat kipas. Kalau dia pergi depan sekali lagi, kipas tidak panas. Duk sayang ke kipas tu. 2-0 depan. Dah rugi dah tuan-tuan. Sebab tu sebelum puasa hari tu yang mana kipas nazak tukar. Kesian kat orang perempuan. Panas terlekong. Kipas pula sakaratul maut. Duk pusing tu pun. Start je ngak. Mak ngah di bawah tu duk ngucap 24 jam lah. Ilah. Ni kalau jatuh putih berlaku ni. Jom kita buat yang terbaik. Macam masjid kita. Saya tengok tadi kolah cantik, bersih. Alhamdulillah. Ada setengah tempat saya pergi ikan keli dalam kolah. Betul kan? Dia bela ikan keli tu. Kita dah ambil, terkejut tak? Binatang apa ni? Kami memang bela ikan saya. Astaghfirullahalazim. Tak apa Ustaz, lebih 2 kolah. Betul lah lebih 2 kolah buat je dia ketik dengan aku Ustaz lagi. Boleh bela ikan keli dalam kolah Ustaz. Kita memanfaatkan apa yang ada. Betul. Saya masuk dalam tandas tadi, Allah bersih. Saya nak masuk tengok cermin. Bersih tak bagus. Ada tandas, pintu pun tak ada. Kita cari, kita masa-masa masuk. Lah, taman mana pintu tak ada. Rupa dia pun sendai kat luar. Kita kena keluar pergi ambil balik usung. Nak lekat macam mana tuan-tuan? Jenis selak apa semua tak ada. Tu yang duk terkangkang dalam jamban. Satu kaki duk pegang pintu. Satu kaki duk buka ayak pula dah. Masa tu lah orang tolak pada luar tu. Ada orang kan. Aku dia ni sekejap lagi juga. Masjid ada duit hang tukang lah. Masjid tuan-tuan bagus. Bersih. Kipas 1 tiang 4. Nampak? Tak cukup kipas aircon. Ni kipas tengah ni. Jadi yang paling banyak menyumbang untuk masjid ialah kaum ibu. Kadang-kadang kaum ibu lah yang diabaikan. Padahal mereka lah yang sanggup buat keluar gelang.
cabut gelang, cabut cincin derma. Mai kat depa ni kipas sakaratul maut, kesian tuan-tuan. Tambah aircon kat depa weh. Depa sekali sembahyang 7 lapis. Baju dalam, kain dalam, seluar dalam, kain telekung, anak telekung, baju telekung. 7 lai mai sembahyang tarawih, tak hangat. Orang lelaki 2 baju Melayu kain pelikat. Penda apa tak pakai. Gila. Ekor 8. Banyak cantik kau. Kecut tu. Jadi kalau boleh untuk hak perempuan ni bagi terbaik. Pasal depa lah yang paling hebat. Sembahyang tarawih 20 depa. Kita 20 jarang 8 belah balik motor tu. Perempuan tak. Kalau dia tak buat 20 pun dia tidur. Tu orang perempuan. Dia rajin mai. Subuh pun dia mai, kuliah duha tengok penuh pergi ke belakang. Jadi tuan-tuan, jom kita hargai wanita. Insya-Allah tuan-tuan, barakah akan sampai pada kita. Jadi saya dah ceramah 1 jam setengah. Kalau 1 jam setengah naik kereta dah sampai Taiping tu. Non stop. Dah layak sebelah tak ada. Tadi tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan pun cerdik panggil ceramah bulan puasa. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Tuan Imam, terima kasih pada semua pengurusi karya Tuan Imam, terima kasih pada ustaz-ustaz, asatizah, minta maaf gurau-gurau. Maklumlah tuan-tuan, bulan puasa. Duk serius sangat tuan-tuan tidur pula. Insya-Allah tuan-tuan tunggu nanti saya akan berlakon filem pada 6 hari bulan 5 saya akan mula syuting, dan insya-Allah kalau siap filem ni akan disiarkan pada bulan Muharram nanti. Jadi saya start masuk satu lagi bidang, iaitu bidang artis. Terbalik tanda-tanda kiamat ni. Artis bertukar jadi penceramah, saya pula tukar jadi artis. Itu tanda-tanda kiamat. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya akan jadi hero dalam filem ni. Bukan pelakon pak pacak, bukan ustaz penangkap hantu punya, bukan. Saya jadi hero. Jadi insya-Allah nantikan di Pawagam. dengan Tok Imam jadi imam di Pawagam. Insya-Allah. Tajuk dia apa? Zim ala Kazim. Itulah filem dia tuan-tuan. Cerita tentang pengalaman saya sepanjang 30 tahun berceramah, 32 tahun berceramah. Kena santau, kena pukul, kena simbah, kena fitnah, kena halau, sakit macam-macam, pahit dan manis. Jadi pendakwah 32 tahun. Dan 32 tahun saya ceramah, inilah kali pertama saya mai sini. Tak pernah mai lagi. Terima kasihlah tuan-tuan jemput saya. Saya pun dah lama tak main belah-belah Teluk Bahang, betul Feringgi pun semua ni. Boleh lajak ni di atas. Terima kasih. Jadi kalau nak jemput lagi 32 tahun dari sekarang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.